Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Yang berhormat khususnya kerajaan amat apakah akan masalah kualiti penyampaian bekalan elektrik dan gangguan bekalan elektrik yang masih dihadapi oleh pengguna-pengguna di Sabah. Secara umumnya, kejadian gangguan bekalan elektrik di Sabah adalah disebabkan oleh reserve margin dengan izin yang tipis, jaringan penghantaran dan pengagihan elektrik yang masih belum kukuh menyebabkan lucutan beban atau emergency load shedding dengan izin kadangkala terpaksa dilakukan, dan kes kecurian elektrik yang kerap menyumbang kepada insiden gangguan bekalan elektrik. Kerajaan melalui Sabah Electricity Sen dan Bahad SESB telah mengambil langkah-langkah mitigasi jangka pendek seperti penempatan set jana kuasa muda alih dengan kapasiti sebanyak 80 MW, rehabilitasi dan senggaraan stesen-stesen jana kuasa diesel lama, pembinaan stesen jana kuasa Kubota di Tawau, pemulihan set jana kuasa di stesen jana kuasa Batu Sapi, Sendakan, serta pemindahan jet jana kuasa muda alih berkapasiti 8 MW dari Tanjung Aru ke Labuk, Sendakan. Langkah-langkah ini telah memperlihatkan hasil yang baik dan dibuktikan melalui pengurangan catatan System Average Interruption Duration Index atau SAIDI di Sabah, yaitu daripada 2.867 minit setiap pengguna setahun pada tahun 2009 kepada 423.99 minit seorang pelanggan setahun pada tahun 2013, atau pengurangan sebanyak 85.2%. Set jana kuasa yang telah dipindah dari Teluk Ewah ke Sabah bagi pembinaan stesen jana kuasa Kubota di Tawau telah memulakan operasinya pada tahun 2013. Ini diikuti dengan pemulihan jet jana kuasa Batu Sapi di Sandakan bagi tambahan 20 MW dan pemindahan set jana kuasa muda alih 8 MW dari Tanjung Aru ke Labuk, Sandakan. Tambahan kapasiti sebanyak 92 MW ini dalam grid Sabah telah memberi sedikit kelegaan kepada sistem grid di Sabah sebelum projek penjanaan lain, yaitu projek stesen jana kuasa Cash Horse 10 MW berasaskan biomass, projek stesen jana kuasa SPR Energy 100 MW dan Kimanis Power 285 MW disiapkan secara berperingkat mulai suku kedua tahun 2014 ini. Projek-projek penjanaan lain yang di dalam pembinaan dan perancangan bagi selepas 2014 adalah stesen jana kuasa Tawau Green Energy 30 MW berasaskan sumber geothermal di Apas Kiri Tawau pada tahun 2016, stesen hidroelektrik Apa Padas 180 MW pada tahun 2019, dan sebuah stesen jana kuasa besar berasaskan gas dengan kapasiti 300 MW di pantai timur Sabah pada tahun menjelang 2019. Di samping itu, perancangan pengimportan tenaga hidro dari Sarawak sehingga 700 MW dan talian pengantaran kedua Southern Link bagi menyalurkan tenaga dari pantai barat ke pantai timur akan membantu memperkukuhkan sistem pembekalan elektrik di Sabah untuk jangka masa panjang. Langkah-langkah yang telah diambil oleh CSB bagi menambah baik sistem pengantaran dan pengagihan pula adalah seperti penukaran konfigurasi talian 66 kV bagi meningkatkan sistem perlindungan pada pepasangan-pepasangan SESB, pelaksanaan sistem pengurusan reactive power dengan izin dan kawalan voltan serta penyelenggaraan yang lebih kerap pada talian berkapasiti 33 kV dan 11 kV bagi mengenal pasti tahap teknikal talian tersebut dan melakukan pembaikan sekiranya perlu. Bagi memperkukuhkan sistem pengantaran dan pengagihan yang terdedah kepada gangguan cuaca, tambahan sistem perlindungan kilat dan penggantian komponen-komponen sistem pengantaran seperti alat tubah, pengasing, kapasitif voltage transformer yang telah berusia serta penggantian talian tak salut atau B-line kepada pengalir bertabat ataupun apa yang kita sebut dengan izin aerial bundle cable ABC telah dilaksanakan.
Untuk maklumat ahli yang berhormat, bagi tempoh 10 tahun lalu, jumlah kes gangguan bakalan listrik yang direkodkan adalah seperti berikut. Gangguan berjadual sebanyak 32.347 bilangan gangguan. Gangguan tidak berjadual sebanyak 209.454 bilangan gangguan. Dan jumlah gangguan adalah sebanyak 241.801 bilangan gangguan. Tapi seperti mana saya katakan tadi, ini cerita lama lah dari segi dalam 2-3 tahun ini peningkatan begitu ketara sekali, dan kita yakin kita akan terus dapat mengurangkan lagi SAIDI di negeri Sabah. Terima kasih. Waran. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Menteri di atas jawaban yang begitu panjang, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena kerajaan telah berusaha, termasuklah di kawasan saya. Saya ingin tahu berapa jumlah atau senarai IPP yang dilaksanakan di Sabah, dan juga jumlah penjanaan tenaga oleh dalam megawatt oleh IPP tersebut. Dan saya juga ingin tahu jumlah kes gangguan bakalan listrik yang tidak berjadual di negeri Sabah, dan rancangan penambahan kapasiti penjanaan di Sabah dan juga Labuan, serta inisiatif bagi menambah baik sistem pembakaran listrik di Sabah dan Labuan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Libaran. Untuk menjawab soalan tersebut, sejumlah 9 IPP keseluruhan di Sabah, dan syarikat-syarikat ini adalah seperti berikut, yaitu satu ARL Tenaga, dia di Kota Kinabalu dengan kapasiti 48 megawatt, Serudung Power Sdn Bhd Tawau 36 megawatt, Sandakan Power Corporation 32 megawatt, Strata West Sdn Bhd di Sandakan juga 60 megawatt, Ranhill Powertron 1 Sdn Bhd 190 megawatt di Kota Kinabalu, Spanggar Bay Power Corporation SBPC di Kota Kinabalu juga dengan 100 megawatt, Ranhill Powertron kedua Sdn Bhd di Kota Kinabalu sejumlah 190, SPR Energy Kimanis yang bakal memulakan pengantarannya dalam 3 bulan ini 100 megawatt, dan Kimanis Power yang juga bakal untuk membakar 285 apabila 3 peringkatnya dapat disiapkan pada tahun ini juga 285 megawatt dengan menggunakan gas. Jadi daripada keseluruhan semua ini 9 dari segi kadar purata jualan tarif ini dia berasas kepada perjanjian syarikat masing-masing dengan pihak SASB. Dari segi tidak berjadual, artinya ini adalah yang tidak dijangka, dia blackout terjadi, dan memang satu daripadanya apa yang telah pun terjadi pada awal tahun ini, yang saya telah memberi penjelasan secara menyeluruh kepada pihak media dan semua pihak pengguna di Sabah, pada yang terjadi pada 17 Januari 2014 itu, yang malangnya telah menelan 260 jumlah SAIDI dalam satu hari itu. Okey, dan pihak ST Suruhanjaya Tenaga dalam peringkat terakhir membuat investigation, penelitian apa sebenarnya yang telah terjadi, supaya langkah-langkah akan diambil untuk tidak lagi perkara tersebut diulangi. Dari segi jangka panjang, saya telah katakan tadi beberapa projek yang bakal dilaksanakan untuk mengurangkan SAIDI keseluruhan. Satu, dari segi generation penjanaan,
beberapa projek yang telah saya tentukan tadi, khususnya Ulu Padas dan juga 300 megawatt yang berasas kepada gas sedang dalam proses pengemas kinian. Dan selepas itu cabarannya adalah sebenarnya dari segi transmission, Southern Link kita sedang kaji semula berbanding berasas kepada cadangan terkini mengenai dengan stesen gas yang bakal dilaksanakan oleh pihak kerajaan pusat bersama dengan kerajaan negeri. Dan yang terakhir langkah-langkah untuk mengganti wire, kabel-kabel yang tak dibungkus ini, uncoated wires, di mana 80% daripadanya itu di Sabah adalah masih dalam bentuk tersebut. Untuk menukar itu kepada aerial bundle cable ABC. Itulah sebabnya apabila pokok tersentuh wire, modit tersangkut, burung besar hinggap di situ, terjadi blackout di peringkat penjenaan di peringkat daerah, dan ini satu cabaran yang besar. Saya yakin dengan peruntukan yang kerajaan pusat telah luluskan sejumlah 1.7 bilion untuk 3 tahun, kita boleh menuju ke tahap di mana penyampaian pengagihan akan berada dalam tahap yang lebih memuaskan. Silakan. Terima kasih kepada Tan Sri Yang Di-Pertama Ketua kerana memberi peluang kepada saya untuk tanya Menteri berapa soalan yang ringkas berkaitan dengan masalah gangguan elektrik di negeri Sabah. Yang pertama, saya minta Menteri jelaskan apakah pihak SCSP telah membayar tuntutan ganti rugi kepada lebih 500,000 juta pengguna yang mengalami kerugian dalam gangguan pengaliran elektrik yang berlaku pada 17 hari bulan Januari 2014. Yang kedua, adakah kerajaan persekutuan mempunyai setiap satu mekanisme bagi membolehkan pihak seperti SCSP untuk membayar ganti rugi kepada pengguna yang mengalami gangguan elektrik di Sabah yang akan datang. Yang ketiga, adakah pembinaan logik bencana kuasa LNG di Lalatu akan memulai pada tahun ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kota Kinabalu. Berkaitan dengan persoalan mengenai ganti rugi, sememangnya dalam hal ini ada proses-proses dan prosedur yang amalan biasa, di mana pihak pengguna boleh membuat laporan dan berasas kepada laporan-laporan tersebut seperti laporan polis dan bukti-bukti mengenai dengan kerosakan, maka seperti mana yang diamalkan walaupun di peringkat TNB ataupun di CSB ada jawatan kuasa yang meneliti ini, dan nanti selepas itu baru berasas kepada tuntutan tersebut baru keputusan dibuat adakah ini sahkah ataupun dan berapa yang perlu dibayar. Jadi memang ada proses-proses tertentu mengenai dengan peranan kerajaan pusat untuk memastikan kalau ada gangguan masa-masa depan supaya pampasan diberi. Ini satu tertaluk kepada peraturan-peraturan dan seperti mana saya akan katakan tadi, standard operating procedures bagi setiap entiti seperti SASB dan TNB. Jadi di bawah akta bekalan elektrik ini memang ada peranan ST untuk menelitikan supaya kepentingan orang ramai itu diambil kira dalam semuanya operasi pembekalan elektrik maupun khususnya dalam di peringkat pengguna. Ya, tapi we follow the standard operating procedures when you file dengan izin damages arising from a blackout. So you just follow that, dan ada komite yang menentukan untuk tujuan tersebut. Dari segi perkara 300 megawatt LNG yang dicadangkan di Lahadatu itu, pihak kerajaan pusat sedang dalam proses mempertimbangkan semula
cadangan tersebut berasas kepada kajian terkini yang dilaksanakan oleh pihak Suruhanjaya Tenaga and Manpower, di mana dicadangkan dari segi jangka panjang lebih tepat dan lebih sesuai jika cadangan tersebut ditukar daripada menggunakan LNG kepada menggunakan gas. Cadangan terkini masih dalam peringkat penelitian pihak kerajaan, tapi dia mencadangkan mengganti LNG itu dengan menggunakan direct usage gas pipe in daripada Wales ataupun daripada Kimanis ataupun daripada Gayang Kota Kinabalu. Ini perkembangan terkini. Nanti apabila sudah dikenal pasti dalam 2 bulan ini, saya yakin kerajaan pusat akan membuat pengumuman yang wajib. Terima kasih.